Salam sejahtera, salam perpatuhan kepada semua murid tingkatan 4. Indeks pada hari ini iaitu British Military Administration. Kamu kena ingat BMA, Cikgu Chiu akan guna short form BMA, British Military Administration. Bermaksud di sini, kamu kena ingat peperangan dunia pertama. Peperangan dunia pertama ni berlaku di Eropah. Pada masa yang sama, British sudah bertapak di tanah Melayu. British sudah bertapak di tanah Melayu. British sudah ambil tanah Melayu. Dan kemudian kita tengok peperangan dunia kedua, berlaku di Eropah dan juga di Asia Tenggara, betul? Kalau kamu baca, berlaku di Eropah dan Asia Tenggara. Di mana last one is Jepun. Jepun sudah ditewaskan. Bukan ditewaskan sebenarnya. Jepun menyerah kalah. Iaitu menyerah kepada musuh dia lah, menyerah kalah sebab kena bom, kena 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Apabila Jepun sudah balik ke negara dia atau sudah kalah, maka kamu masih ingat lagi ya, pasukan ada sebuah pasukan yang ganas dan agresif, iaitu MPAJA. Dia telah mengambil alih dan keadaan yang tidak sejahtera. Apabila keadaan yang tidak sejahtera ini berlaku di tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah, maka British Military Administration ni sudah bertapak kembali ke TM untuk mengawal keadaan huru-hara ini. So kita akan bagi tengok pengenalan. British Military Administration ini di tanah Melayu bermula pada 12 September 1945, selepas Jepun menyerah kalah. So BMA ni, cikgu guna kata singkatan BMA ni, diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, perintah tertinggi tentera bersekutu. So ini bos BMA, Lord Mountbatten. Okey. Di Asia Tenggara, bukan saja di tanah Melayu, di Burma, nama sekarang Myanmar, di Burma dan Myanmar sekarang. So Lord Mountbatten ini bos kepada BMA. Dia datang ke tanah Melayu, kenapa? Kita akan tengok nanti. So perancangan awal BMA ini, British Military Administration ini, perancangan awal ini dia buat apa? Bagi hak ehwal awam di tanah Melayu dilakukan timbalan Ketua Pegawai Hak Ehwal Awam, Brigadier General H.C. William. Tugas BMA, yang ni kamu kena ingat betul-betul ni. Hari ini main point yang paling penting ialah tugas BMA. Tugas BMA bermaksud mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Kita akan tengok 2 poin ni. Poin yang pertama ialah nak pulih kestabilan. Kenapa? Sebab huru-hara di tanah Melayu selepas MPAJA keluar dari hutan, mengambil alih tapak pentadbiran yang ditinggalkan oleh Jepun, memulihkan kestabilan, dan nombor 2 ialah pulihkan kepercayaan
kepercayaan rakyat. Kamu kena ingat British kalah mengejut semasa Jepun datang ke tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Sebab apa? Sebab British tidak bersedia untuk berlawan Jepun dan akhirnya Jepun menang pada peperangan tersebut. Tetapi Jepun sudah kalah, Jepun sudah balik, MPAJA dia keluar dari hutan mengambil alih slot yang ditinggalkan oleh Jepun. Apabila huru-hara kekacauan, ketidaktenteraman berlaku, BMA ni, British Military Administration ini, dia on the way datang. Apabila dia sampai ke tanah Melayu, mereka ditugaskan untuk mengembalikan keamanan dan kebajikan rakyat. Isi-isi sejarah. So, Cikgu Chu dah ulas tadi sebentar lalu yang berkaitan dengan apa tujuan BMA datang ke tanah Melayu. Yang pertama, kembalikan kestabilan. Kestabilan ni politik lah, politik. Nombor dua, nak pulihkan keamanan. Siapa yang buat kacau? Siapa yang buat kacau sehingga tanah Melayu tidak aman? Ni MPAJA. MPAJA ni dulu dia menentang Jepun. Apabila Jepun menyerah kalah, dia ambil alih. Berapa hari dia ambil ni? Berapa hari? Kalau tak silap Cikgu Ciu, 7 hari seminggu dia ambil. Slot politik di tanah Melayu sebelum BMA datang ni. Selepas BMA datang, dia bubar, membubarkan apa maksud membubarkan? Membubarkan bermaksud delete. You know delete? Tak nak ataupun tak nak pasukan MPAJA lagi. So, apabila BMA sudah sampai ke tanah Melayu, dia delete, dia bubar MPAJA pada Disember 1945. Dan BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dahulu dikembalikan. So, kamu kena ingat, BMA ni sebelum dia sampai ke tanah Melayu, dia ada satu tim yang melawan Jepun, iaitu Force 136 yang melawan Jepun. Yang melawan Jepun. Dan semasa tak boleh join. Okey, kejap. Okey, baik, kita sambung Okey. Mengapakah BMA ni, British Military Administration ini, dia mengarahkan dia inform to all in tanah Melayu, siapa yang ambil senjata British ni tolong pulangkan kepada saya semasa pendudukan Jepun. So, semasa pendudukan Jepun ini, British Military Administration ni belum datang, belum sampai. Tetapi di tanah Melayu ada satu kumpulan orang Inggeris yang melawan Jepun yang dipanggilkan Force 136, yang dibantu oleh MPAJA. Semasa itu mereka bekerjasama. Apabila Jepun sudah kalah, maka MPAJA mengambil alih. MPAJA mengganas. Dia nak bunuh sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun. Okay, BMA gagal mengumpulkan semula senjata tersebut. So, BMA ni satu kegagalan. BMA minta semua orang yang pinjam senjata British pulangkan, give me back my weapon. Tetapi tak pulangkan, gagal. BMA juga gagal membantras. Apa maksud membantras? Membantras bermaksud mengatasi, mengatasi. Membantras ialah mengatasi ataupun selesaikan. Kegiatan jenayah. Kegiatan jenayah ni kegiatan yang
aktiviti yang negatif lah. Keganasan. Keganasan. Kalau bahasa Cina, pauli lah. Kongsi gelap. Ada tim kongsi gelap pula. Selepas Jepun kalah ni. Selepas MPAJA telah diharamkan oleh BMA, British Military Administration. Dan satu lagi masalah yang paling besar yang berlaku ialah ketengangan kaum. Kaum Melayu Cina semakin ingin cari gaduh, tidak baik sebab hasil daripada pendudukan Jepun, lepas tu kacau bilau yang dilakukan oleh MPAJ. Kemudian tadi kita tengok dia nak kembalikan keamanan. Nombor 2, British Military Administration ini dia dah datang ke tanah Melayu selepas kekalahan Jepun, selepas mengharamkan MPAJA. Tujuan BNA datang ke tanah Melayu pada masa itu untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Memulihkan kepercayaan rakyat. Sebab apa? Sebab masyarakat kita ni sudah takut penjajah. Kenapa mereka takut penjajah? Sebab Jepun hari itu datang ke tanah Melayu sangat kejam dan sangat tak beri kemanusiaan. Dia tak suka, dia bunuh terus depan-depan mata ahli keluarga si dibunuh itu. So kita tengok macam mana British memulihkan kepercayaan rakyat. Kenapa nak pulihkan kepercayaan rakyat? Sebab rakyat dia mengalami kesusahan. Kesukaran dia susah. Masuk susah. Rakyat susah hidup di bawah Jepun pada masa itu. Semasa pembentukan Jepun, rakyat memang susah nak hidup. Sebab apa? Sebab tak cukup makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Itu yang pertama. Sebab British BMA ni nak pulihkan kepercayaan rakyat. Nombor 2, ada bekalan. Contoh nasi gula tepung pada masa itu. Tetapi harga tinggi. Harga memang tinggi. Kalau harga tinggi ni istilah yang lain dalam perisian akaun. Cikgu Cio ajar perisian akaun pula. Minta maaf 4SK1, 4PA. Inflasi inflasi harga yang tinggi. Wabak penyakit semakin merebak. Terutamanya penyakit biri-biri yang disebabkan kekurangan zat makanan. Kalau kamu tak cukup zat makanan, maka penyakit biri-biri akan serang kamu. Selain itu, kebuluran. Di kebanyakan tempat. Apa maksud kebuluran? Kebuluran bermaksud lapar. Lapar tetapi tak makan. Ini masuk kebuluran. So, British dah pulihkan kepercayaan rakyat sebab rakyat sudah takut dan sudah tidak hidup dengan aman dan damai. Lapar, harga tinggi, tak cukup zat makanan, tak ada ubat-ubat. Semua. So BMA ni dia datang ke tanah Melayu semula ini untuk pulihkan perkara ini. Kemudian kita tengok rakyat juga tidak mempunyai wang. Rakyat tak ada wang dah. Selepas kekalahan Jepun, selepas MPAJA sudah diharamkan, tak cukup wang untuk beli makanan. Tak cukup wang untuk beli makanan. Lepas tu kegiatan menyorok barang, simpan barang. Tak nak jual kepada masyarakat. Menyorok tu simpan. Masuk simpan. Menyorok barang, amalan rasuah, peras ugut. Kalau kamu tak bayar saya akan bunuh kamu. Peras ugut dan pasar gelap. Pasar gelap ni black market. Black market di Kuala Lumpur menjadi semakin tidak terkawal. Sebab politik tak bagus. Apabila politik tak bagus, akan menyebabkan ekonomi tidak bagus. Kamu kena ingat macam ni.
Apabila ekonomi tidak bagus, kes-kes jenayah berleluasa dan sosial pun tak bagus. So bahaya kalau politik tak bagus. Masalah ini berakar umbi sehingga gagal dipantras oleh BMA. So BMA ni dia datang ke tanah Melayu ni diketuai oleh British nak selesaikan masalah yang berlaku di tanah Melayu, tetapi gagal dilaksanakan oleh British sebab terlalu serius berlaku di tanah Melayu. Okey, kita tambah lagi, rakyat hidup dalam kesengsaraan, susah, rakyat susah sebab Jepun sebab pemerintah Jepun so berharap dapat diselamatkan oleh BMA. Ini tujuan BMA datang ke tanah Melayu. So BMA nak selamatkan rakyat yang susah, nak selamatkan rakyat yang susah, save nak save rakyat yang susah. Dengan itu BMA mengambil alih, yang ini penting apabila nak save rakyat ini daripada kesengsaraan ini, maka BMA mengambil alih pentadbiran tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat supaya menyokong kepulangan British. I am back, British cakap. I am back. Ini dari British. Sebab apa? Sebab British dikalahkan secara mengejut. British tidak ready untuk menentang Jepun. Jepun menang sebab British tak ready. Okay. So BMA dah mengambil alih pentadbiran tanah Melayu dari siapa? Dari bukan Jepun, Jepun sudah kalah dari MPAJA. Ataupun kamu baca dalam buku teks nanti ada bintang 3. Bintang 3 MPAJA yang mengambil alih. So BMA sudah sampai ke tanah Melayu, dia sudah ambil alih pentadbiran yang dulunya MPAJA ambil. And so on the way nak aman. BMA juga berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur. Apa maksud infrastruktur? Infrastruktur bermaksud kemudahan. Kemudahan. Kamu kena ingat ni ini vocabulary. You should know that. Infrastruktur, kemudahan akibat bencana peperangan. Kamu kena ingat. British datang ke tanah Melayu bermula di Pulau Pinang. Jajah negeri-negeri Selat, jajah negeri-negeri Melayu bersekutu, jajah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, jajah Singapura, jajah Sabah dan Sarawak. Apabila Jepun datang mengambil alih kawasan British. Sebelum British ingin kalah, British menggunakan taktik bumi hangus. Taktik bumi hangus. What is that? Taktik bumi hangus. Dia merosakkan semua kemudahan yang ada di tanah Melayu sebelum Jepun ambil alih. Itu dipanggil taktik bumi hangus. Dia musnahkan apa? Jalan raya. Musnahkan jalan raya. Musnahkan telaga minyak. You know, telaga minyak. Telaga minyak ialah tempat menyimpan minyak. Iaitu gas asli di Miri, di Bintulu, dan so on. So dia dah kembali untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Kemudian kita tengok di sini, ini tak perlu salin, tak perlu salin yang ni, jangan salin. Kamu tengok saja. Makanan yang penting semasa pendudukan Jepun selepas BMA datang ke tanah Melayu dimonopoli oleh pasar gelap, black market, dan harga yang sangat tinggi. Harga yang sangat tinggi. So
Bukan RM lagi, harga yang tinggi. Bukan ringgit Malaysia lagi. Tetapi Cikgu Ciu umumkan harga yang tinggi. Beras, gula, garam, telur, bam, harimau, petrol. Kita tengok di mana sebelum perang, sebelum Jepun datang, ini before, so sebelum Jepun. Ini sebelum Jepun, tengok harga dia sangat murah, Pekati setiap satu ni. Tengok murah saja. Ini zaman British. Apabila British sudah kalah, bermula Disember 1944 ni, sampailah Jepun kalah ni, tengok harga dia. Beras RM75 lah contoh. RM75 satu buni. Wah. Gula RM120. Garam RM28. Contoh. Kita guna ringgit Malaysia lah untuk kamu mudah. Lepas tu telur RM35. And then bam harimau RM45. Bam harimau ni kita sama-sama pergi tengoklah apa maksud bam harimau ni. Kita Google search nanti. RM185. Petrol per galeng. Galeng tu tin. Satu tin yang besar tu RM185 per galeng. Dulu murah saja. Tetapi ini membuktikan harga tinggi. So BMA ni dia datang untuk pulihkan keadaan. Nak settle, nak pulihkan keadaan. Okey. So British berharap pemulihan sosioekonomi. What is sosioekonomi? Okey, yang ini mungkin kamu tak faham. Oh, cikgu, saya tak boleh GM. Okey, kejap. Apa maksud sosioekonomi? Sosioekonomi, sosio ialah sosial campur ekonomi. Panggil sosio ekonomi. Sosio ni bermaksud orang, orang ataupun ren. Kalau bahasa Cina ialah ren. Kalau bahasa Melayu ialah sosial, orang. Lepas tu campur ekonomi. Ekonomi ni bermaksud urusan perniagaan. So masyarakat yang dalam ekonomi, masyarakat yang menggunakan wang akan memulihkan kepercayaan rakyat. Kamu tengok tadi beras, petrol, petrol per galeng RM185 zaman Jepun. Zaman British murah berkali ganda berbanding zaman Jepun, per galeng petrol itu. So BMA ni British Military Administration datang ke tanah Melayu untuk memulihkan apa? Untuk pulihkan politik ekonomi sosial. Kamu kena ingat politik ekonomi sosial. BMA datang ke tanah Melayu selepas kekalahan Jepun, selepas mengharamkan MPAJA. Dia datang ke tanah Melayu untuk pulihkan satu politik, dua ekonomi, tiga sosial. So BMA berusaha memulihkan ladang getah, lombong biji timah serta membaiki prasarana. Prasarana, apa maksud prasarana? Prasarana bermaksud kemudahan. Kemudahan. Prasarana bermaksud kemudahan. Dan kemudahan kesihatan. Membaiki prasarana kemudahan dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh Jepun. Tengok, Jepun ni jahat. Dia musnahkan semua sumber ekonomi. Tetapi BMA ni, British Military Administration ni, dia datang ke tanah Melayu semula. Di samping nak bantu rakyat tanah Melayu, mereka juga nak pastikan ekonomi meningkat. Apabila ekonomi meningkat, sosial akan
meningkat. Sosial meningkat maksudnya jenayah tidak berlaku lah. Kegiatan jenayah tidak berlaku. Kedua-dua ini ekonomi sosial ni meningkat ni yang datang daripada politik. Politik kena mantap. Kalau politik tak mantap, ekonomi tidak mantap. Sosial tidak mantap. Okey. Next, namun begitu, BMA menghadapi kesukaran. Susah. So BMA ni tujuan dia datang ke tanah Melayu ni nak save penduduk tanah Melayu. Tetapi menghadapi masalah, menghadapi kesukaran. Why? Kenapa mereka get a trouble? Kenapa mereka get a trouble? Sebab untuk membawa masuk jentera, alat ganti mesin, teknologi menyebabkan sosial ekonomi sukar dipulihkan. Kamu kena ingat penduduk tanah Melayu ni dia ada masalah ekonomi. Apabila British datang, BMA datang, BMA ada masalah nak pulihkan ekonomi supaya meningkat. Sebab apa? Sebab tak ada kelengkapan. Apa maksud kelengkapan ni? Kelengkapan ini bermaksud ni yang tadi contoh, contoh jentera, jentera, alat ganti, mesin, teknologi tak boleh bawa masuk sebab ada masalah. Walaupun BMA berusaha memulihkan kekacauan, rakyat hampa, hampa ni kecewa. Rakyat kecewa. Rakyat sedih, kecewa dengan ketidakupayaan BMA menangani masalah yang hadapi mereka. So, bagi harapan kepada BMA, British Military Administration datang ke tanah Melayu untuk pulihkan politik, ekonomi dan sosial, tetapi gagal. Sebab apa gagal? Sebab apa? Sebab British ni dia menghadapi masalah untuk membawa masuk jentera, ni the main point dia, jentera, alat ganti, mesin, teknologi tak boleh bawa masuk untuk pulihkan ekonomi. Tak boleh. So rakyat tanah Melayu pun rasa sedih lah sebab BMA tak boleh selesaikan masalah juga. Kemudian kegagalan pentadbiran British. Gagal lagi. Bukan gagal nak pulihkan ekonomi. Kegagalan pentadbiran British memberikan kesedaran kepada kita supaya bersikap waspada, jangan percaya. Bersikap waspada ni bermaksud jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya siapa? Jangan percaya orang luar, orang yang kita tidak kenali. Sebagai British, sebagai contoh British. British kata, saya datang nak bantu kamu. Last mereka kata, oh, very sorry. Sebab saya tak boleh bantu, saya tak boleh bawa kelengkapan teknologi untuk pulihkan ekonomi. So, di sini kita mengambil pengajaran supaya tidak mudah mempercayai kuasa asing. Ini jelas berlaku apabila BMA gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan. Tengok. Kesian. So, penduduk tanah Melayu tu menghadapi masalah susah hidup, wang tak cukup, tidur tak lena, mandi tak masak, makan tak cukup. Kesian penduduk tanah Melayu. Kemudian kesimpulannya, British Military Administration ini dia berusaha memulihkan kepercayaan rakyat dan keamanan. At least BMA ni datang untuk tolong lah, tetapi ada masalah sikit. Datang untuk tolong tanah Melayu, tetapi gagal. Sebab apa? Sebab ada masalah teknologi, ada masalah kemudahan yang tak boleh bawa masuk di tanah Melayu. So, namun begitu, BMA gagal melaksanakan tanggungjawab yang diharapkan oleh rakyat. Apa rakyat harapkan? Pulihkan ekonomi,
ekonomi, pulihkan politik, pulihkan ekonomi dan pulihkan sosial. Tapi gagal. BMA gagal. Selepas kekalahan Jepun, selepas haramkan MPAJA di tanah Melayu. So ini latihan. Okey, so tulis indeks latihan ni. Menyiapkan latihan buku kerja. Siapa yang ada buku kerja, siapkanlah muka surat 56 4.1. Okey, so yang ni Cikgu Chu tanpa slide Anda kena cari sendiri sebab slide terlalu tak banyak lah. So you boleh cari. Bilakah British Military Administration bertapak di tanah Melayu? Apakah tujuan BMA mengambil alih mengambil alih ni padang, ambil alih sistem pentadbiran di tanah Melayu. Kenapa BMA nak mengambil alih? Bagaimanakah British Military Administration BMA berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan? Mengapakah BMA ingin memulihkan kepercayaan rakyat? Okey. Cikgu Chu nak highlightkan ini sikit Mengapakah BMA ingin memulihkan kepercayaan rakyat? Kita tengok dari aspek PES lah PES. Yang pertama, kenapa nak memulihkan kepercayaan? Sebab kekacauan. Kacau. Sebab apa? Sebab rakyat tidak bersatu. Rakyat tidak bersatu. Sebab itu BMA dia nak pulihkan kepercayaan rakyat supaya hidup bersatu. Nombor dua, nak kawal inflasi, nak kawal harga yang tinggi. Nak kawal harga. Okey. Sebab itu nak pulihkan kepercayaan rakyat ni. Yang ketiga ialah kita nak menjamin keamanan. Keamanan. Okey, kamu boleh kaitkan dengan politik, kekacauan ni, keamanan, dan yang paling penting dalam politik ini yang penting MPAJA diharamkan. MPAJA diharamkan. Ini yang first step untuk pulihkan keamanan. Siapa ganti? Digantikan oleh MPAJA. MPAJA diharamkan dan diganti BMA. Okey, BMA itu kamu tahu British Military Administration. So tolong buat tolong laksanakan tugasan anda. Sekian, terima kasih untuk hari ini pembelajaran. Saya harap kamu dapat sesuatu yang baru. Selamat maju jaya.